Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Kita sambung dengan bahagian yang ketiga di bawah Akta Kontrak 1950, iaitu kita akan bincang beberapa elemen lagi ya. Okey, so setakat ni kita dah bincang 3 elemen kan. Yang pertama ialah tawaran, yang kedua penerimaan, yang ketiga balasan. Kita juga ada bincang apakah elemen-elemen tawaran, elemen-elemen penerimaan dan elemen balasan. So kita sambung dengan niat. Okey. Niat atau dikenali sebagai intention. Okey. Niat ni sesuatu yang sukar dibuktikan. Okey, sukar dibuktikan. Okey. So perjanjian antara dua pihak menjadi satu kontrak yang sah apabila dapat membuktikan bahawa wujudnya niat untuk mengadakan hubungan yang mengikat di sisi undang-undang antara kedua-dua pihak. Okey. So niat ni sukar untuk dibuktikan sebab niat ni wujud dalam hati kita. Okey. So kalau kita boleh buktikan wujudnya niat, maka boleh memenuhi elemen niat. Okey. Ataupun yang lebih mudah, kesediaan setiap pihak untuk menerima kesan daripada segi undang-undang sekiranya mana-mana pihak gagal untuk melaksanakan kontrak itu. Okey, your willingness to accept kesan. Okey, impact dari segi undang-undang jika pihak gagal melaksanakan kontrak itu menunjukkan niat. Okey, niat ni ada dua. Satu, tidak terikat dan juga niat terikat. Okey. Niat yang tidak terikat di sisi undang-undang ni rujuk pada perjanjian yang melibatkan pihak yang ada hubungan kekeluargaan. Okey. Contohnya perjanjian keluarga, sosial, domestik. Okey, ini antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, isteri dengan suami ke. Yang ni dipanggil tali kekeluargaan. So yang ni tidak terikat di sisi undang-undang. Okey, tengok contoh ni ya. Encik Wong dan isterinya Linda menetap di London selama 3 tahun. Linda jatuh sakit dan Wong pulang ke Malaysia untuk bekerja dan berjanji untuk bayar RM5,000 sebulan pada Linda sehingga Wong balik ke London. Wong gagal buat bayaran dan Linda menuntut bayaran. Ini niat yang tidak terikat sebab ini antara suami dengan isteri, ini perjanjian yang tidak terikat. Okey. Niat yang terikat sisi undang-undang ni yang melibatkan perniagaan, pengurusan perniagaan, contohnya perjanjian sewa beli. Okey, kamu ni seorang pemilik syarikat pengangkutan, you buat kontrak dengan bank untuk membiaya 5 buah lori. Itu perjanjian yang melibatkan urusan perniagaan ni terikat di sisi undang-undang. Perjanjian perumahan antara pemaju perumahan dengan pembeli rumah. Okey, perjanjian pinjaman bank antara bank dengan seorang individu. Yang ni terikat di sisi undang-undang. Okey. Okey, kita pergi kepada ketentuan. Okey, ketentuan ni menuju pada apa yang ada dalam kontrak ni mestilah nyata dan tentu. Peruntukan yang nyata dan tentukan maksudnya dia tak sama-sama. Must be clear, jelas. Okey, kalau tak clear, kontrak boleh dibatalkan. Okey. Jika A bersetuju untuk menjual 100 tan minyak kepada B, maka tiada apa-apa yang dapat menunjukkan jenis minyak dimaksudkan, so perjanjian tu batal. Why? Sebab dia tak sebut minyak apa. Okey, minyak kelapa ke, minyak sawit ke, minyak petrol ke. So yang ni tak ada ketentuan. Jadi kontrak boleh dibatalkan. Okey, tengok contoh lain. Pendek bersetuju menyewakan 5 hektar tanah kepada Panjang dengan sewa bulanan RM5,000 seberapa lama yang disukai oleh Panjang. Nampak tak? Dia sebut jangka masa dengan tepat. So, tak ada ketentuan. So, kontrak boleh dibatalkan. Okey. Comel bersetuju menjual kayu kepada Comot dengan harga sebanyak RM25,000. Yang ni pun tak ada ketentuan sebab tak sebut kayu jenis apa. Jadi, kontrak tak sah. Okey. Okey, apa keadaan yang boleh menyebabkan ketidaktentuan? Okey, satu, penggunaan bahasa yang kurang jelas, kabur dan samar-samar. Language, okey, not clear. Okey, kabur, samar-samar. Penggunaan bahasa tu mesti tepat. Okey, sebab tu bila kita buat perjanjian ni, kita biasanya rujuk pada peguam kan? Sebab peguam ni memang expert dalam membuat perjanjian. Jadi kalau kita buat, mungkin bahasanya kurang jelas. Okey. Pihak yang terlibat gagal untuk mencapai kata persetujuan terhadap perkara pokok atau syarat utama perjanjian. Jadi kalau gagal mencapai kata sepakat, itu menunjukkan dia tak ada ketentuan. Okey.
Okey, kita pergi kepada yang terakhir. Elemen yang terakhir adalah keupayaan. Okey. Keupayaan ni menunjukkan kelayakan untuk seorang buat kontrak. Adakah dia layak buat kontrak? Itu menunjukkan keupayaan. Okey. So ada 3 perkara asas. Orang yang buat kontrak ni mestilah seorang yang dewasa, berakal sempurna, tidak hilang kelayakan untuk buat kontrak. Itu menunjukkan kelayakan. Okey. So, cikgu nak explain lebih jelas ya. Dewasa maksudnya apa? Dewasa maksudnya mencapai umur 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun dianggap sebagai kanak-kanak. So, kanak-kanak tak boleh buat kontrak. Okey. Berakal sempurna maksudnya boleh berfikir secara waras. Dia memahami terma dan syarat kontrak yang ingin dimasukinya. Okey. Dia bukan orang gila, okey, bukan orang gila ataupun dia di bawah pengaruh alkohol, okey, pengaruh dadah. Jadi kalau dia boleh buktikan dia menandatangani perjanjian masa dia mengambil ubat ke dadah dan sebagainya, kontrak tidak sah, okey. Tidak hilang kelayakan berkontrak. Tak ada mana-mana undang-undang yang melarangnya, okey, berkontrak, okey. Jadi kalau ada undang-undang yang melarang, dia tak layak buat kontrak. Okey, contohnya banduan, orang yang muflis, syarikat yang ada kes proceeding di mahkamah. So, kalau kes macam ni, mereka tak layak untuk berkontrak. Okey. Okey, contoh. Tengok contoh ni ya. Dadu berumur 13 tahun merupakan anak seorang jutawan Datuk Dodong. Datuk Dodong dan isterinya meninggal dunia. Encik Ding telah membuat perjanjian dengan Dadu untuk menyediakan keperluan asasnya sehingga mencapai umur 18 tahun. Encik Ding ni juga menyediakan sebuah kereta dengan pemandu untuk menghantar Dadu ke sekolah. Okey, adakah kontrak ni sah? Kita akan perhatikan nanti. Okey. Leng Chai berperjanjian dengan Leng Leng untuk baiki sistem paip air di rumah. Leng Chai dengan bayaran sebanyak RM5,000. Setelah kerja selesai, Leng Chai enggan membayar kepada Leng Leng kerana mendakwa beliau telah menandatangani kontrak dalam keadaan tidak warak kerana beliau mengambil ubat tidur. Okey, ini dua pihak ni kena buktikan kepada mahkamah. Okey, adakah dia ni sah mengambil ubat tidur? Okey, kalau boleh dibuktikan, kontrak ni tidak sah sebab dia tak waras. Okey, contoh satu ni kita akan bincang sebentar lagi. Okey. Alright. Ada beberapa pengecualian. Maksudnya, kalau kamu ni seorang kanak-kanak ataupun individu yang berumur 18 tahun ke bawah ni, boleh memasuki kontrak, tapi ada syarat dia. Okey, bukan semua kontrak. Satu kontrak untuk keperluan hidup. Okey, makanan, minuman, pelajaran, ini boleh dibenarkan. Okey, macam kes tadi kan. So, kontrak antara Dadu dengan Ding ni dibenarkan dengan syarat tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan asas. Dalam kes ni, dia sediakan sebuah kereta dengan pemandu ni bukan keperluan asas. Jadi yang ni boleh jadi kontrak tidak sah, tapi keperluan asas ni diterima. Okey. Kontrak beasiswa. So, kontrak beasiswa dibenarkan, tapi syaratnya antara kanak-kanak dengan badan kerajaan saja. Okey. Kontrak insurans boleh, tapi kena dapat kebenaran bertulis daripada bapa atau penjaga. Okey. Kontrak perkahwinan dibenarkan. Okey. So, kalau kanak-kanak dibenarkan untuk berkahwin, maksud cikgu 18 tahun ke bawah, kontrak itu sah dan boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah. Okey, ini pengecualian. Okey. Okey, ini kes Leha dengan Juso. Okey, Leha Juso lawan Awang Johari. Okey, Leha dengan Awang ya. So, Leha ni adalah plaintiff dan Awang ialah defendant. Okey, atau dikenali sebagai responden. So, dalam kes ni, defendant itu Awang Johari, seorang kanak-kanak yang berumur 15 tahun pada masa urusan yang dipertikaikan itu berlaku, telah membuat perjanjian untuk membeli sebidang tanah yang dimiliki dan estet yang ditadbirkan oleh pihak perayu iaitu Leha Juso plaintiff. Dalam kes ni, perayu merupakan pentadbir kepada estet si mati. Okey. Keputusan Mahkamah Tinggi memihak kepada responden. Mahkamah Tinggi akhirnya memutuskan bahawa perjanjian itu batal dan kemudiannya mengatakan oleh sebab wang belian telah dibayar sepenuhnya, pihak responden dibenarkan masuki tanah itu, maka satu kepercayaan kontraktif telah terbentuk. Okey.
bawa kes ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan ni telah memutuskan bahawa atas dasar Seksyen 66 Akta Kontrak, Mahkamah mengarah perayu membayar balik RM5,000 pada harga belian dan responden dikendaki keluar daripada tanah tersebut. Ini menunjukkan kontrak dengan kanak-kanak ni kontrak tidak sah. Kontrak boleh jadi batal. Okey. Itu berkaitan dengan contoh keupayaan berkontrak. Okey. Contoh soalan, uraikan elemen niat dalam sesuatu kontrak. Okey, niat ni apa? Okey, niat ni rujuk kepada kesediaan pihak yang menerima kesan dari segi undang-undang. Okey, kesediaan setiap pihak untuk terima kesan dari segi undang-undang jika gagal melaksanakan syarat-syarat dalam kontrak. Okey, lepas tu boleh beritahu pemeriksa ada dua kan, niat terikat dengan niat tidak terikat. Niat terikat ni melibatkan urusan perniagaan, tidak terikat ni atas hubungan kekeluargaan atau contohnya antara seorang suami dengan isteri ya. Okey, uraikan elemen ketentuan. Ketentuan maksudnya kontrak tu mesti ada peruntukan yang nyata dan tentu. Okey, contohnya menggunakan bahasa yang tidak kabur. Okey, dua-dua pihak setuju dengan perkara pokok. Itu ketentuan. Okey. Contohnya you can say kalau kita nak jual kereta kena sebut jenis kereta, model apa, okey. Tahun buat bila, berapa harga dan sebagainya. Itu menunjukkan ada ketentuan. Okey. Uraikan 3 elemen keupayaan apa dia? Iaitu dewasa, berakal sempurna, tidak hilang kelayakan berkontrak. Okey. Dewasa maksudnya apa? Mesti berumur 18 tahun. Okey. Berakal sempurna maksudnya waras, dia faham apa yang ada dalam perjanjian. Okey, dan yang ketiga tidak hilang kelayakan berkontrak maksudnya pihak tu dibenarkan di bawah undang-undang. Jadi yang tidak dibenarkan ialah seperti apa? Panduan, okey. Orang yang hopeless atau syarikat yang ada proceeding di mahkamah. Okey. Uraikan 3 pengecualian untuk individu berumur 18 tahun ke bawah untuk masuki kontrak. Okey, yang ni apa dia? Kontrak keperluan hidup, kontrak beasiswa, kontrak insurans dan juga kontrak perkahwinan. Ini dibenarkan untuk individu bawah 18 tahun ke bawah ya. Okey. Okey pelajar, so harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk memahami konsep niat, ketentuan dan keupayaan. Okey, harap kamu suka video cikgu, share dengan kawan-kawan, bagilah komen yang berguna ya. Okey. So selamat berjaya dalam pengajian perniagaan penggal 2. Bye.